Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, mana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita nikmat yang besar sehingga kan kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, dan digelarkan juga dengan Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Jadi saya Muhammad Farazan bin Abdullah insya-Allah akan mengisi slot untuk tazkirah bulan Ramadan bagi Facebook Serida, dan saya akan buat satu soal jawab yang telah saya kumpulkan daripada Instagram dan juga Facebook, soalan daripada masyarakat awam. Jadi insya-Allah saya akan bacakan soalan tersebut. Baik, soalan yang pertama berbunyi, bolehkah perempuan yang mengandung dia tidak berpuasa dan perlukah dia untuk membayar fidyah? Baik, jawapan dia adalah perempuan yang mengandung ataupun yang menyusukan anak, maka jika dia mengkhawatirkan atas diri dia sendiri, maka dia hanya perlu qada puasa tersebut. Akan tetapi jika dia mengkhawatirkan diri dia dan juga diri kandungan dia ataupun juga anak dia, maka dia wajib qada dan juga membayar fidyah. Dia boleh berbuka puasa, tapi dia wajib juga berpuasa seperti biasa jika dia mampu. Tapi jika dia khawatir atas diri dia dan juga anak kandungan dia, maka dia boleh berbuka. Tapi jika dia khawatir ke atas anak dia, maka dia kena bayar fidyah dan juga menggantikan puasanya. Okay. Wallahu a'lam. Jadi untuk soalan yang kedua, ketika sahur azan telah berkumandang, lalu dia menelan sisa baki makanan atau minuman yang masih ada di dalam mulutnya, batal tak puasa dia? Baik, jawapan dia adalah batal puasa dia dan wajib bagi dia imsak. Jadi persoalan ini sering berlaku ketika mana orang menyangka ketika mana azan belum habis, maka azan bermula tapi azan belum habis, maka dia pun sambung makan sehingga azan habis. Maka itu adalah kefahaman yang salah dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu, di mana mereka dengar azan, mereka masih menghisap rokok ataupun minum dan sebagainya. Sebenarnya tidak boleh. Maka puasa dia tadi adalah batal dan wajib bagi dia imsak. Wallahu alam. Soalan yang ketiga, adakah wajib berniat setiap malam? Baik, jawapan dia adalah untuk mazhab Syafi'i, kita semua menganuti ataupun bermuqallid dengan mazhab Syafi'i. Jadi wajib bagi kita berniat setiap malam. Terjadi dunia itu wajib memperbaharui niat kita pada setiap malam, kerana ianya adalah ibadah fardu. Jadi wajib kita berniat pada setiap malam. Adapun kita himpunkan atas dasar ihtiyat, iaitu berhati-hati, maka kita menghimpunkan dua niat, iaitu niat setiap malam dan juga niat sebulan. Niat sebulan ini adalah pandangan daripada mazhab Maliki. Jadi mereka atas dasar ihtiyat, maka mereka membenarkan niat sebulan. Andai kata kita terlupa niat pada hari kedua ke ketiga, kita terlupa niat, maka puasa kita tetap sah kerana kita dah niat sebulan. Tetapi tetap wajib bagi kita berniat setiap malam. Wallahu a'lam. Soalan yang keempat, bolehkah merokok di bulan Ramadan? Allahu akbar. Maka merokok bulan Ramadan adalah batal. Batal hukumnya, batal puasanya, kerana ain daripada asap rokok itu masuk ke dalam rongga. Kerana salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Maka jika dia memasukkan asap daripada rokok tersebut, maka tak kira asap rokok ataupun asap vape atau pot semua, maka ianya dikira sebagai batal. Di soalan yang terakhir, apakah hukum menggunakan inhaler? Baik, menggunakan inhaler ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat menggunakan inhaler, ada dua pendapat. Jadi baik, menggunakan inhaler tadi ada dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama, ianya membatalkan puasa kerana gas yang terdapat pada Ventolin inhaler itu dianggap sebagai ain, benda zat itu masuk dalam rongga terbuka. Sama seperti hukum rokok sebenarnya ini. Jika disahkan doktor dia mempunyai penyakit asma yang kronik sangat bergantung pada penggunaan inhaler, maka gugurlah kewajipan puasa ke atas dia kalau dia memang perlu pakai inhaler dan dia wajib bayar fidyah.
Ada juga pendapat yang mengatakan tidak batal puasa jika dia menggunakan inhaler, hanya ketika terpaksa dan ketika perlu sahaja untuk mengelakkan keadaan yang boleh membahayakan kesihatannya. Jadi hukum menggunakan inhaler ini khilaf di antara para ulama. Dia adalah, kalau saya berpegang dengan pendapat batal. Dan senang ceritanya, kalau kita ada penyakit datang asma ketika kita berpuasa, maka kita menggunakan inhaler, maka batal puasa kita qada sahaja puasa di hari yang akan datang. Kerana ianya penyakit yang tidak kronik, maka cukup kita pakai sekadar itu sahaja. Taib, sekadar itu sahaja soalan jawab yang saya dapat kumpulkan. Terima kasih kerana menonton video saya, video Srida. Dan cukup sekadar itu sahaja. Selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa. Moga-moga ibadah kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.